Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Marab. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak terus memberi penekanan kepada usaha menyediakan kelengkapan kemudahan dan arena sukannya untuk mencapai taraf antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, usaha ini termasuk pembinaan Pusat Prestasi Tinggi Kriket yang merupakan pertama di Malaysia dan setanding dengan standard di England, Australia dan New Zealand. The High Performance Center for Cricket. This is the first time, the first one in Malaysia. Facility like this being set up in Malaysia and especially in Sarawak. Bercakap semasa sidang media selepas perasmian Pusat Prestasi Tinggi Kriket di Kuching pada Isnin, tambahnya pusat itu merupakan fasa pertama projek di mana fasa kedua melibatkan pembinaan padang rugby. Ujarnya jumlah keseluruhan projek melibatkan peruntukan hampir 13 juta ringgit dan akan ditenderkan pada pertengahan tahun ini. This is just the first phase of our development. Just now we just had the meeting, the briefing on the second phase, whereby just next to our car park, at the Sarawak Stadium, we will be building a rugby and cricket pitch. We have to look at it from a bigger angle. This is the Sarawak Sports Complex. I think this is the best, I would say, sports complex as compared to all the other states, whereby they have got all the facilities in one place. Berita seterusnya, setiap kawasan perumahan di Dewan Undangan Negeri Dun Senadin yang mempunyai tanah lapang akan dijadikan sebagai taman rekreasi di bawah projek Kerajaan Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin melahirkan komitmennya untuk terus menambah jumlah taman rekreasi pada setiap tahun dalam tempoh 5 tahun. Projek taman rekreasi ini lengkap dengan trek, jogging, kelengkapan permainan kanak-kanak dan tempat gimnasium untuk senaman orang dewasa. Dengan adanya kemudahan ini, penduduk kawasan perumahan akan dapat mengambil peluang untuk melakukan senaman dan rekreasi bersama keluarga dan mampu membudayakan gaya hidup sihat serta bebas daripada sebarang penyakit. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan di 3 tapak pembinaan taman rekreasi mini di Dewan Undangan Negeri Dun Senadin pada Isnin. Antara 3 lokasi projek pembinaan taman rekreasi mini di Dun Senadin adalah seperti tertera. Manakala bagi projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2021, beliau akan menambah sejumlah 9 lagi di kawasan perumahan yang mempunyai tanah lapang. Beralih ke laporan di Bekenu, projek kerbau di Kampung Kayu Kapur, Bekenu ini merupakan salah satu usaha Kerajaan Sarawak untuk memperkenalkan Bekenu sebagai kawasan pelancongan yang mampu menjana pendapatan penduduk kampung. Menurut Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus berkata, projek kerbau ini telah diperuntukkan sebanyak RM510,000 pada fasa pertama untuk menyediakan keperluan asas di kawasan tersebut. Kita tak dapat supply daripada limbah atas keadaan negara Brunei Darussalam berada di tengah-tengah. Maka dengan keadaan sedemikian, ianya rasakan satu perkara yang mendesak untuk kita adakan di sebelah sini untuk menampung bekalan daging kerbau bagi kawasan di Sarawak sebenarnya. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek ternakan kerbau di Kampung Kayu Kapur baru-baru ini. Projek kerbau Kampung Kayu Kapur ini sepatutnya dilaksanakan pada tahun lepas, tetapi disebabkan pandemik COVID-19, ianya dilaksanakan pada tahun ini dan hanya akan menampakkan hasil pada tahun 2022. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu menambah, Jabatan Tanah dan Survey akan membantu memperhalusi setiap isu berbangkit melibatkan tanah di Kampung Kayu Kapur tersebut agar tidak ada sebarang masalah untuk membangunkan sektor pelancongan di kawasan tersebut. Berita selanjutnya,
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amal Jaul Samiun telah menghadiri taklimat berkenaan dengan projek Proposed Transportation Hub bahagian Miri. Sebaik tiba di lapangan terbang Miri LTM, beliau telah diberikan taklimat berkenaan Miri Proposed Bus Terminal, projek Miri City Hall dan Miri Smart City oleh Majlis Bandaraya Miri MBM pada Isnin. Selepas mendengar taklimat tersebut, Datuk Amal Jaul telah pergi meninjau tapak cadangan terminal bas baru yang terletak di Jalan Cahaya Miri. Projek terminal bas baru ini adalah untuk menggantikan terminal bas lama yang terletak di Padang Kerbau, sekaligus akan dapat menyelesaikan kesesakan jalan raya dan keselamatan pelajar dengan dijangka siap pada tahun 2023. Berikut pula di Bau. Kompleks Pejabat Daerah Bau yang baru dijangka mula beroperasi pada Mei depan. Adun Tasik Biru Datuk Henry Herijine berkata, bangunan baru tersebut dibina menerusi projek rakyat yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Malah katanya, majlis perasmian pejabat baru pejabat daerah tersebut dijangka dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari dan Datuk Abang Openg. Lawatan pada pagi ini ke tapak pembinaan Kompleks Pejabat Daerah Bau DO New Office Complex adalah untuk meninjau dan melawat kerja-kerja fizikal di tahap terakhir dan juga meninjau sama ada kekurangan dari segi operational building ini nanti. Dan tahun ini adalah genap 90 tahun Pejabat Daerah Bau bangunan yang lama itu dibina pada tahun 1931 dan tahun ini adalah 90 tahun dan kita berhasrat untuk berpindah ke bangunan baru pada Mei tahun ini. Terdahulu, beliau telah mempengerusikan mesyuarat penyelarasan pejabat baru tersebut di Pejabat Daerah Bau pada Isnin. Hadir sama dalam lawatan tersebut adalah Pegawai Daerah Bau Enelia Siam dan wakil-wakil dari pelbagai agensi kerajaan. Seterusnya di Bintangor, penduduk rumah panjang di Meradong terus mendapat manfaat daripada pelaksanaan projek transformasi dua bandar RTP dengan komitmen tinggi wakil rakyat mereka Datuk Ding Kuang Hing. Pada Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong itu telah menyempurnakan penyerahan tapak projek RTP kepada 4 buah rumah panjang dan sebuah sekolah. Projek-projek RTP ini melibatkan projek seperti tertera. Sementara itu, bagi tuai rumah Ingol Sawing, penduduk rumah panjang amat menghargai usaha yang dilakukan Datuk Ding dalam memastikan pembangunan berterusan khususnya di rumah panjang Dun Meradong. Aku ya tuai rumah Ingol anak Sawing hari jadi Batu Tujuh Bintangor. Saya terima kasih ya ngaga yang berhormat Datuk Ding Ko Ing ka udah nulung nyemen jalan kami ditau dan juga saya terima kasih agar perintah JPS bersama mantuk rakyat berumah panjang. Terima kasih. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.